Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, harap semua sihat hari ini bersama dengan cikgu. So, harap adalah cakap apa, kita belajar hari ini ada ilmu sedikit yang masuk di kepala kita. Walaupun nampak macam susah kan, angle and tangents of the circle. So, ada berkaitan dengan circle. So, circle macam mana? Circle gini kan. Cing. Circle. Lepas tu angle. Angle tu bermaksud ada di dalam dia ni angle-angle yang kita boleh tahu. Contohlah bentuk macam ni kan. Angle macam ni ke. Contohlah macam ni. Macam ni. Contoh. Bukan. Macam ni contoh. Tarik keluar. Macam ni contoh. Angle ni berapa? Contoh. Ini yang kita nak. Dia sama ada theta. Penggunaan dia biasa angle. Bila kita sebut angle, dia banyak menggunakan theta. Theta kan. Dia suruh kita cari. So, ada juga yang dia minta. Dia let S. Dia adalah X atau Y. Contoh. Ini X. Boleh juga. Tapi kesesuaian dia selalunya orang akan guna theta sebagai dia punya unknown yang perlu dicari di dalam angle. Itu kita kena faham satu. Okey, sebelum cikgu pergi jauh lagi, sebab topik ni nampak macam banyak, tapi sebenarnya dia satu topik yang cikgu tak rasa terlalu susah, tapi dia kena ada apa cakap kena ada strong knowledge. Sebab dia kena hafal properties, kena tahu kalau gini gini, kalau gitu gitu. Maksud dia macam tu. So, tak nak buang masa banyak-banyak, bebel. So, cikgu ambil method daripada buku teks dan juga buku textbook dengan workbook. Workbook nampak macam sikit. So, cikgu akan go through semualah. Cikgu akan ambil mana yang cikgu rasa penting untuk kamu sebagai basic. Nanti kamu akan jumpa banyak soalan, kamu akan nampaklah sendiri. Okey, sekarang ni kita nak recap dulu. Recap ni yang waktu tingkatan 2 ada, tak silap tingkatan 2, topik nombor 4. Circle. Kan, circle. Ada topik circle, dia ada bagi tahu mana satu radius. Contoh, ini dia punya titik tengah. Ni center of circle. Ni center. Cikgu tulis center. Center of circle. Alright. Kalau kita tarik ke sini, apa nama dia? Kita kena tahu juga setiap satu. Sebab memang, ni nama dia radius. Kalau kita tarik di tengah, kan, kita tarik sini pakai pen hijau. Cikgu tarik dari sini sampai sini. Apa nama dia? Diameter. Ini semua basic yang kamu perlu tahu. Yang ini apa nama dia? Kalau keseluruhan daripada bulatan ni, kita panggil dia circumference. Ataupun panggil lilitan dalam bahasa Melayu dia. Cikgu lupa-lupa juga bahasa Melayu dia, tapi tak apalah. Okey, lagi apa lagi yang kamu belajar dulu? Kamu belajar lagi apa? Kamu belajar apa itu arc. Arc tu apa? Arc tu contoh daripada sini. Ni titik tengah, titik sini. Ini kita panggil arc. Ini ulang balik ya. Tajuk circle. Rasanya chapter 4, form 2. Boleh tengok balik siapa yang masih lagi tak faham benda. So, arc tu yang mana satu? Dia yang ini. Ataupun lebih tepat kita panggil dia minor arc. Major arc yang sebelah sini, yang lawan dia ni. Yang selebihnya tu. Ini panggil major arc. Ini semua berkaitan dengan benda-benda macam ni lah. Kita akan tengok. Ada lagi lah. Okey, ini ada satu lagi. Apa nama dia? Chord. Dia ada bulatan. Dia bukan perentas. Ataupun dipanggil kan, perentas. Ini kita panggil chord. Benda-benda ni kita akan tengok nanti. Kalau chord, kita ambil dia punya dalam, area dalam, dipanggil segmen. Kena faham juga. Dalam matematik ni dia kena faham. Kalau yang ini tadi, arc kan? Ini arc. Dia ambil, nak cari apa nama area dekat dalam ni. Dia tak panggil segmen. Dia akan panggil apa pula? Dia akan panggil sector. Gitu. So, benda-benda ni adalah knowledge yang perlu kamu tahu dulu sebelum kita nak pergi terjun. Sebelum kita nak terjun kan, 3 meter kedalaman kolam renang. Kita kena tahu dulu at least cara terapung, macam mana nak terapungkan badan. Inilah maksud dia. So, sebelum kita masuk lagi dalam, so ini kita kena master dulu. Ini cikgu recap saja. Yang cikgu cakap tadi, chapter 4, tingkatan 2. Boleh? Boleh. Okey, sekarang kita padam semua sekali. Cikgu tak nak tengok. So, kita padam. Kita nak masuk kepada topik tingkatan 3. Sebab kita bukan tingkatan 2. Kita dah tingkatan 3. Diam tak diam dah tingkatan 3 kan. Nanti tingkatan 4. Nanti dah tingkatan 5. Lepas tu dah SPM. Terus straight A pula. Contoh. Amin kan. Okey, kita nak fokus kepada angle and tangent. Okey, kita fokus. Kita buka buku teks. Ini ada berapa application lah yang dia buat. Ini orang apa? Lontar peluru. Dia nak kira macam ni kan. Selalunya nak, kalau siapa yang biasa terlibat
dengan acara lontar peluru ni, dia tahulah macam mana nak mengira, daripada mana nak tarik tali tu, itu cara kiraan. Lepas tu dia akan cari angle, tapi dalam tu tak adalah tahu cari angle, tapi kita matematik ni kita boleh kira macam mana nak cari angle dia. Okey, macam cikgu cakap tadi, work bank. Inilah dia yang cikgu kita dah cuba sebut dah semua tadi. Yang ni semua kena tahu. Tangent nanti benda barulah, nanti kita akan masuk. Boleh? Kita dah recap sikit sebab benda-benda ni banyak digunakan di dalam ini. So sekarang ni cikgu nak tunjuk dia punya mana subtopik dia. Mana subtopik? This one is subtopik. So hari ni kita akan cuba masuk 6.1 dengan 6.2. Cikgu rangkumkan sekali dengan cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral nanti kita akan tunjuk. Dia senang je. Cuma nak jawab soalan ni kadang-kadang cikgu ambil masa juga kadang-kadang. Sebab kita kena analisis, tengok mata betul-betul dekat bulatan tu, kita kena cari angle-angle dia, nanti kita akan faham. Okey. Boleh? Masih lagi tak boleh? Okey, tak apa. Sebelum cikgu masuk lagi cepat, lagi dalam, cikgu rasa benda yang paling penting lah dalam topik ni adalah menghafal dia punya properties ataupun dia punya hukum. Hukum ni macam mana cikgu? Hukum lah macam dia punya contoh. Okey, ni contoh yang pertama cikgu bagi. Cikgu nak kamu sama-sama faham dan ingat. Boleh? Okey, kita cuba nombor 1. Okey, ni bulatan nombor 1. Cikgu buat bulatan nombor 2. Cikgu buat bulatan nombor 3. Cikgu buatlah banyak-banyak. Supaya kamu lebih nampak. Okey. Kita ambil contoh 1. Titik tengah macam biasalah. Sini titik tengah. Okey, semua kita letak titik tengah. Betul sini. Center of circle. Okey, dia ada properties. Properties kata, ini properties yang pertama. Yang cikgu nak bagi tahu. Dia bukan properties yang pertama pun. Cikgu campur je semua. Okey, kita tengok keadaan yang pertama. Senang cerita kan. Keadaan yang pertama. Okey, tengok. Cikgu tarik sini daripada hujung. Cikgu akan sebut, dia akan sentuh circumference. Cikgu akan sebut yang tu. Dia akan membentuk satu macam segitiga lah cikgu panggil. Dia akan membentuk macam gini. Macam segitiga. Tapi segitiga dia tak ada garisan. Dekat sini tak ada garisan. Tak ada garisan sambung. Tapi tak apa. Kita anggap dia macam segitiga. Okey. Contoh. Dia punya angle dekat sini dia bagi 45. Okey. Lepas tu. Dia tarik lagi sini. Dia tarik sini. Dia sentuh semua circumference. Ini syarat dia. Kena sentuh semua circumference. Macam mana sentuh cikgu? Tengok dia sentuh. Sentuh. Okey. Itu nombor 1. Sentuh. Okey. Soalan dia akan tanya dekat bahagian sini. Berapakah dia? Jikalau dia punya panjang daripada sini yang cikgu lorekkan ni, cikgu hijaukan ni, panjang dia sama dengan sini. Cikgu lorekkan sini. Kalau dia sama, bermaksud kita boleh cakap angle dia pun 45. Kena faham. Sebenarnya, kalau lagi panjang arc, ini cikgu panggil arc ya. Cikgu tak panggil circumference dah. Sebab dia separuh je kan. Dia sikit je. So, kita panggil dia arc. Kalau panjang dia ni sama dengan panjang yang dekat sini, so bermaksud angle dia sama. Boleh dapat tak yang tu? Nombor 1. Tu keadaan nombor 1. Macam mana pula keadaan nombor macam ni? Ship. Okey, macam mana keadaan dia? Contoh, sini adalah 30. Berapakah di sini? Contoh, dia bagi X pula kat sini. Berapa dekat situ? Okey, sekarang ni, first kali kita kena identify yang 30. Kita tengok yang 30. Kita lukis sikit dia punya, kita lukis dia punya segitiga. Macam segitiga ya, cikgu sebut segitiga. Tarik sini, tarik sini. Okey, sebenarnya ini dia punya lengkung. Faham tak? Untuk yang warna hijau ni, yang cikgu tarik tadi, cikgu ulang balik. Untuk yang warna merah lah, cikgu tarik sini. Di mana lengkungannya? Kita kena tahu dah, lengkungan dia adalah dekat sini. Yang cikgu lorik-lorikkan sini. Itu lengkungan dia. Okey, boleh faham? Sekarang kita ambil hijau. Cikgu buat yang sebelah sini pula, yang X ni pula. Cikgu buat tarik. Cikgu tarik. Lengkungan dia di mana? Lengkungan dia di sini. Boleh faham? So, bermaksud bila lengkungan dia sama, panjang dia sama lah macam kes nombor 1 tadi. Betul tak? So, kita boleh buat conclusion, this one is 30 also. Okey, lengkungan macam mana? Kita tarik seperti sini. Cikgu buat satu lagi contoh. Okey, cikgu tanya kamu. Ni kena tahu Ni kena tahu dulu. Sini macam gini. Dekat mana lengkungan dia? Boleh tolong lorek kan? Di sini cikgu. Yeah, good boy. Good girl. So, kena tahu bila kita sebut dia punya arc ataupun kita panggil dia subtended angle, subtended dekat dalam ni.
So, kita akan tahu dia punya panjang arc kat sini. So, kalau panjang dia sama, contoh 60, kita tarik satu lagi belah sini. So, sini pun akan jadi 60. Mana angle yang warna merah yang baru cikgu buat ni? Sini angle dia. So, angle dia sama lah cikgu, dia punya arc. So, dia punya degree pun sama. Okey, itu untuk case yang pertama. Boleh dapat tak? Ni contoh dia. Ni nombor satu tadi. Ni bukannya properties. Properties dia cikgu pecahkan jadi dua. Sebenarnya satu properties je. Maksud dia dekat sini. Lagi besar arc. Contoh mana besar lagi? Yang ini ke? Ataupun yang ini? Mana satu yang rasa-rasa angle lagi besar? X ke Y? Cara dia senang saja. Lagi besar dia punya arc, lagi besar dia punya degree angle dekat dalam. Lagi kecil dia punya arc, lagi kecil lah dia punya angle dekat dalam. Itu dia punya tips yang paling senang kita nak kena faham. Boleh cikgu padamkan ini. Kita akan teruskan pergi kepada contoh seterusnya. Kita bagi contoh seterusnya. Cikgu ingat balik. Okey. Kita ambil contoh tadi dua-dua. Perasan tak yang tadi yang ini tadi nombor 1 dengan nombor 2 ni semua cikgu sentuh dekat circumference, sentuh tepi saja. Okey, contoh sekarang ni cikgu nak buat sini satu. Okey. Ini sentuh tengah dan satu lagi cikgu buat sentuh atas. Contoh sini adalah 30. Rasa-rasa berapa dekat bahagian sini? Tapi dengan syarat dia punya arc, punya panjang kena sama. Baru dia boleh ikut properties ni ataupun hukum yang kita cuba nak fahamkan ni. So, kalau 30 dekat sini, kalau dia di tengah, dia jadi double. Dia akan jadi 60. Dia jadi lebih bagus. Maksud dia. Tengah ni pun banyak juga dia punya confuse. Contoh, kita ambil contoh yang relevan dengan tu. Satu dekat tengah. Satu lagi dekat tepi. Cikgu buat je macam ni. Contoh sini tadi 60. Rasa-rasa berapa kat sini? Sekarang ni kita tak boleh cakap dia sama. Melainkan dia punya arc dia ni. Arc dia punya ni. Kalau dia kata sama, bermaksud sini 60 yang sentuh tengah. Kalau sentuh dekat hujung ataupun kita panggil dia punya lilitan ataupun circumference, dia akan jadi kurang separuh. Ini jawapan dia. Ini contoh-contoh dia punya apa dia? Yang cuba dia nak trick kita. Boleh. Ada yang paling trick sekali? Okey, contoh kita tarik sini. Tarik hujung. Satu lagi dia tarik macam ni. Yang ini ramai student yang akan keliru dan memang dia akan give up. Dia tak akan tahu. Okeylah, contoh. Soalan di sini, ini 30. 35, contoh. Soalan dia tanya yang ini. Berapa dekat sini? X. Macam mana kita nak tentukan? Dia pakai properties yang mana satu? So, sekarang ni kita kena buka mata kita sikit. Kita kena pandai sikit tengok. Itu cara dia. Sebab jawab circle ni memang kena terbeliak sikit mata tu. Sebab kita nak tengok, identify mana satu dia punya properties yang sesuai. Kita adaptkan kat dia. Kita apply dekat dia. Contoh. Okey, sekarang ni kita tengok segitiga yang macam ni. Cikgu sebut segitiga ya. Tengok je ni. Satu. Sentuh hujung Okey, ni satu. Betul? Satu dia punya arc mana? Arc dia punya ni. Okey, setuju yang ni? Okey, cikgu ambil warna lain pula. Warna apa pula nak pakai? Kita tukar warna lain. Warna biru. Okey, kita ambil yang kedua. Satu tarik sini. Satu lagi dia tarik sini. Ini dekat tengah. Kita dah belajar dah. Kalau dekat tengah, arc dia sama. Arc dia ni je. So, yang ini, when 35 over here, so dia akan jadi X equal to 70. Yang ini tolonglah hati-hati. Ini memang trik. Trik soalan ni memang macam tu. Dia ada banyak contoh. So, cikgu bagi tahu semua jenis contoh. Supaya kamu lebih nampak dan kamu lebih faham. Boleh? Boleh ke tidak? Buat masa ni okey ke tidak lagi? Ni ada berapa-berapa contoh ni. Kamu boleh snap sikit. Kalau masih lagi tak faham, boleh recap sendiri. Cakap sorang-sorang. Boleh. Cakap sorang-sorang. Dia tengok. Ini macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ini nombor 3 macam ni. Nombor 4 macam ni. Nombor 5 macam ni. Nombor 6 macam ni. Contoh. Contoh. Buat macam tu. Ini bukan 1, 2, 3, 4. Ini cikgu bagi contoh. Contoh yang biasa cikgu tengok. Kalau ada tertinggal tu nanti kita akan recap balik semula. Boleh? Okey, seterusnya. Kalau nampak segitiga kat mana cikgu? Kita tunjukkan nombor 6 ni. Kalau nampak segitiga yang menggunakan diameter.
Diameter mana satu? Contoh diameter ni. Dia lalu tengah diameter ini diameter. Kalau dia tak lalu tengah itu bukan namanya diameter. Kalau dia tak lalu tengah, dia lalu tepi, ini bukan diameter, ini nama dia chord ataupun perentas. Betul? Chord. Yang ini namanya diameter. Boleh? Kita tak nak tengok yang ada chord, kita nak tengok yang ada diameter. Kalau dia wujudkan segitiga daripada diameter tersebut. Contohlah, cikgu buat je macam mana? Macam ni. Macam ni. Boleh? Janji kena sentuh hujung. Yang ini confirm, ini adalah 90. Ini dia punya properties. Cikgu, kalau dia buat segitiga lain macam mana cikgu? Okey, kita tunjuklah lagi segitiga lain yang kamu maksudkan itu. Contoh, tapi syarat dia kena sentuh tengah juga, diameter. Okey, buatlah macam mana segitiga macam mana pun. Buatlah sikit begini. Start di sini. Yang ini tetap juga, sabar. Yang ini tetap juga 90. Boleh faham? Ini kes nombor 6 dan biasa juga kita akan jumpa. Siapa yang dah hafal 66 ni dia memang terbaik lah. Kita ada beberapa lagi. Nanti kita akan go through soalan, kita akan tengok sejauh mana dia mampu untuk trik kita punya pemikiran. So yang ni first kali kena hafal semua sekali. Okey, ini kita padam dulu. Ini dah okey. Kita pergi kepada nombor 7 pula. Cikgu buat lagi. Kita ambil satu. Cikgu teringat satu benda. Warna biru pula. Sabar. Tak nak warna biru, kita nak warna hitam. Hitam, lambang keanggungan. Okey. Kita pergi kepada nombor 7. Okey, sama-sama dengan cikgu boleh? Okey, kalau contoh dekat sini titik tengah. Dia punya panjang radius di sini, panjang radius di sini. Dia akan membentuk segitiga. So bermaksud ini radius, ini sama. Setuju tak dengan cikgu? Setuju Kalau radius dia sama, automatically sini pun akan jadi sama. Contohlah, sini 80. So, satu segitiga akan jadi, ini berapa? 80, 80, 100, ini 50. Oh, sebelum cikgu terlupa, satu benda lagi. Sebelum terlupa, ingat balik tingkatan 2. Kalau sampai sini, separuh saja kita bagi dia 180. Betul. Kalau dia pusing sampai habis, kita cakap dia 360. Okey, masih ingat lagi? So, rasanya tak perlu diulang banyak kali. Kalau segitiga pula yang biasa kita akan jumpa, berapa? Ini X tambah Y tambah Z. Berapa? 180. Ini topik poligon. Ini pun benda yang senang. Kalau 4, quadrilateral, ini tambah ni, tambah ni, tambah ini, kena jadi 360. Yang ini kena ingat yang ini. Sebab dia banyak uji lah, segitiga. So, cikgu recap balik. Sementara cikgu masih ingat, sebelum cikgu terlupa, yang ini pun kena ingat, separuh perjalanan 180. Kalau satu pusingan, 360. Boleh? Boleh ke tak? Okey, yang ni ingat tak kisah bentuk dia macam mana. Contohlah, kita bagi bentuk lain. Cikgu, kalau dia segitiga dia macam ni, macam ni. Sini 100. Berapa lagi balance? Sebenarnya, ini radius dia. Nampak tak radius dia sama? Kalau dia sama, memang sebelah sini dengan sebelah sini pasti sama. Pasti sama. So, this one is 40. Kamu kira lah sendiri. Sini 40. Okey, boleh? Ada kekeliruan sekarang buat masa yang sekarang? Itu dia punya properties. Nanti kalau ada tertinggal properties dia yang cikgu terlupa nak bagi tahu ke, nanti kita akan go through soalan. Kita akan tengok. Boleh? Okey, sekarang ni kita pergi kepada yang tadi tu, 6.2, tak silap cikgu, quadrilateral. Kita pergi ambil nombor 8, cikgu gabungkan terus. Sebab apa cikgu gabung? Cikgu ni tak sukalah nak susahkan kamu. Sebenarnya topik ni senang, semua berkaitan dengan properties. Apa kata kita langsam terus properties ni? Okey, contoh. Quadrilateral, ini cyclic. Quadrilateral ni apa? Dia 4. Dengan syarat 4 semua kena sentuh apa? Semua kena sentuh dinding. 1 kat dinding, 2 kat dinding, 3 kat dinding, 4 kat dinding. Ini akan jadi quadrilateral. Ini nama dia cyclic quadrilateral. Bila kita dapat macam ni, contohlah sini 80, sini 70, kita boleh tahu tak X dengan Y? Kalau ikutkan tanpa knowledge, dia memang cakap tak tahu. Tapi sebenarnya, dia boleh tahu. Macam mana? Yang ini, kalau keempat-empat menyentuh dinding, ataupun kita panggil dia cyclic quadrilateral, yang ini tambah dengan dia punya opposite dia,
akan jadi 180. So, kalau ini tambah jadi 180. So, sini dah 80. So, sini akan jadi 100. Okey, sini dah 70. Sini akan jadi 110. Ini adalah dia punya properties of cyclic quadrilateral. Boleh dapat tak? Anak-anakku, boleh ke dapat? Boleh ke tak? So, cikgu fikir dulu, adakah lagi yang tertinggal properties? Mungkin ada satu lagi kot. Cikgu nak tunjuk, bukan properties dia yang sama, yang 2 kali ganda. Yang dia sama macam yang ni, 2 ni. Tapi mungkin bentuk dia kita boleh tengok jap. Contoh. Mana ya? Lupalah cikgu dah. Okey, kita cuba buat. Macam ni, alamak. Sabar. Itu indah. Okey, macam ni satu. Contoh, kita nampak dah contoh. Sini. Contoh macam ni dia buat. Macam ni. Macam ni. Adakah ini nama dia cyclic quadrilateral? Masya Allah. Adakah dia nama cyclic quadrilateral? Ini bukan cyclic quadrilateral. Ya anak-anakku, bukan. Sebab cyclic quadrilateral kena sentuh semua dinding. Ini. Dinding. 1, 2, 3, 4. Yang ini bukan cyclic quadrilateral. Yang ini contoh cikgu bagi sini adalah 107. Cikgu nak tanya, untuk 107 ni, mana dia punya arc? Kita cari arc dia adalah yang warna hijau. Cikgu buat. Betul? Betul? Okey, ini satu. Sebenarnya ada satu lagi. Contoh, soalan dia nak tanya yang bahagian sini. Berapa? Bahagian sini sebenarnya adalah apa? Dia 2 kali ganda. Ini pun adalah satu contoh lagi. 2 kali ganda. Dia bukan dekat sini tau, 2 kali ganda. Dekat sebelah sini. So, 107 jadi 214. So, bahagian sini, theta, contoh dia tanya ni, dia adalah 214. Sebab apa? Okey, kita tengok. Tengok yang ni yang warna hitam. Kita nak tengok 214 tu, dia punya arc dekat mana. Ini garisan dia kan? Arc dia kat mana? Arc dia sama juga. Betul tak? Dengan warna hijau tadi. So, bermaksud kita boleh apply the properties. Tak apa. Kalau kamu rasa macam banyak sangat cikgu, okey, stop dekat situ. Kita akan go through kepada example dan juga latihan-latihan di dalam buku apa? Buku kerja kita. Okey, ini semua penting. Boleh snap. Kalau rasa buruk sangat, buat sendiri satu-satu ni. Semua benda. Dia sebenarnya ada 3 properties je. 4 properties saja. Sebab cikgu jadi banyak. Sebab cikgu keluarkan possibility soalan yang akan keluar. Dan kebanyakannya student akan kantoi dekat situ. Okey? Boleh? Kita akan go through dulu kepada example number 1. Cikgu cari dalam buku teks. Kamu boleh belik-belik buku teks. Mana buku teks? Example number 1. Okey, this one. Kita akan start 1 sampai 6 ke, nanti kita akan go through terus kepada soalan buku teks, buku kerja pula. Boleh? Based on the diagram dia ini, calculate the value of y. Tak payah tengok jawapan. Okey, sekarang ni macam mana nak buat? Boleh bagi tahu cikgu. Dia nak calculate y. So, y, kita kena tengok apa info. First kali nak jawab, kita kena tengok information yang dah ada. Jangan tengok yang y ataupun A ke B ke C ke D ke E. Jangan tengok yang tu. Kita tengok kepada information yang dia dah bagi. 40 dengan 30. 30 ni terkeluar sikit. So, cikgu tak nak tengok pening kepala. Okey, sekarang ni, kita tengok kepada yang ni. Di mana dia punya arc 40 ni? Sini. Ni bukan arc tau. Ni cikgu nak cari dia punya arc. Okey, kat sini. Betul? Yang Y tadi, mana arc dia? Oh, arc dia adalah sama juga. Tak percaya? Tengok. Mana warna black. Ni yang Y Sini. So, arc dia sama. Dia sentuh hujung pula tu. So, bermaksud Y sama dengan 40. Ini properties yang mula-mula tadi cikgu cerita. Boleh? Boleh. Jawapan betul. Jangan risau ni jawapan dia. Betul. Tak ada masalah. So, kita tak nak buang masa kepada benda-benda yang mudah. Benda yang remeh-temeh ni kita tak payah. Kita fokus kepada cara penyelesaian masalah kita. Boleh. Kita pergi kepada example number 2. Number 2 kita cari dulu. Jangan ni gelabah. Okay. The diagram on the right shows the circle with the length of arc PR sama dengan QX. PR, yang ni sama dengan yang ini, sama. Sama dia cakap sama. So, bila sama, this one is 40. So, this one is 40. X sama dengan 40.
Dia cakap give your reason. So dekat sini dia beritahu X is 40. Okay, because as kepada the length of arc. Kita panggil dia punya length of arc. Sebab dia dah sama tadi. So dia akan jadi sama lah. Itu maksud dia. Tak apa, jangan risau. Soalan dalam tingkatan 3 dia tak akan tanya soalan macam ni. Semua soalan tengok bulatan dan dia tanya X tu berapa. Itu kebanyakan dia. Tapi kita tahulah, kalau dia panjang sama, bermaksud sini panjang sama, so dia punya angle sama lah macam cikgu cakap tadi lah. Lagi panjang dia punya length of arc, lagi tinggi dia punya degree, lagi besar dia punya degree. Okay, yang tadi kita sebut tadi. Okay, kita pergi terus, tak nak buang masa. Example number 3. Based on the diagram on the right, determine the value of X. Alright. Okay, yang ni kita boleh guna kaedah ratio. Okay, kalau 2 sama dengan 25. 2 sama dengan 25. Cikgu suka buat macam ni. Kalau 6, rasa-rasa dia punya angle kat dalam ni lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Dia akan ikut je. Dia akan berkala. So, 2 kita akan darab dengan 3. Betul? So, ini pun kita darab 3, kita akan dapat 75. So, this one is 75. Exactly 75. Inilah yang kita cakap. Lagi panjang length of arc dia, lagi besar lah degree dia. Ini yang kita nak tunjukkan. Proof dia. Ini example number 3. Jawapan betul. Jangan risau. Okay. Kita pergi example number 4. Kita akan pergi slow-slow. Okay. Alright. Given the length of minor arc PS, mana PS? Tolong tanda PS. Bila disebut minor arc, jangan tarik PS macam ni. Dia sebut minor arc. Bermaksud dia adalah laluan dekat tepi. Ini PS. Alamak. Sabar. PS. PS is 2 times the length of arc QR. So, dia kata dia adalah 2 kali ganda daripada Q pergi arc. Ni arc ya. Dia bukannya tarik terus ni macam tadi. Bukan. Kalau dia kata PS sahaja, mungkin kalau disebut macam ni kan, tak ada minor arc, PS sahaja, baru dia tarik garisan sahaja. So, kita dah tahu dia adalah 2 kali ganda, tak apa kita abaikan. So, sekarang ni nampak ni, dia akan pakai properties tadi yang cikgu tunjuk. Kalau length dia sama, dia punya radius dia bertemu radius, so bermaksud this one is 48, this one is 48. Dalam circle, kamu kena biasakan terus tulis dekat dalam dia. Kalau boleh pakai pensel lah, senang nak padam kalau salah. Tapi kena yakin, jangan agak-agak je. Ni 48 kot. Jangan. Kita kena based on the properties. Nanti kita akan salah. Boleh. 48, 48. So, dekat sini, nampak tak segitiga? Nampak tak anak-anakku? 1, 2, 3. Betul? So, kita akan dapat dekat bahagian sini. Tapi itu bukan jawapan yang kita nak. So, 48, 48. Jadi, berapa? 48 plus 48. 180 minus answer. Kita akan dapat 84. 84 tu dekat mana? 84 tu adalah di sini sampai sini. Okey, boleh tak cikgu nak tanya? 84 tu mana dia punya arc dia? 84 cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Oh, dia punya length of arc dia adalah PS tadi. Setuju? Setuju tak? Okey. Sekarang dia tanya yang X sahaja. X sahaja. Okey, kita padam ni. X sahaja. Pakai warna merah pula lah. Nampak garang sikit kan. Kalau X sahaja, mana dia punya arc? Ini tarik. Ini tarik. Arc dia adalah dekat sini. Length of arc. Tadi dia dah cakap, mention awal-awal dia adalah 2 times. So, bermaksud 84 tu daripada mana? 84 tu daripada sini ke sini. Sekarang 84 maknanya kita bahagi sahaja 2 untuk X. So 84 divided by 2 akan jadi 42. So jawapan dia X equal to 42. Kita cek jawapan sikit. Sebab ada yang ramai tak percaya cikgu kan, sedih. So kita tengok. This one is 42. Boleh nampak? Terang lagi bersuluh. Okey, kita pergi tengok lagi terus. Tak nak buang masa. Kita ada masa tak banyak. So kita tak nak buang masa. Kita pergi kepada example seterusnya. Example 5. Mungkin example 6 kita akan pergi terus. Okey, inilah contoh-contoh soalan dia. Soalan dia tak tahu dah. Dia dah bagi X dengan Y. So, dia confirm nak X dengan Y. Itu maksud dia. Okey, kita tengok. Check dulu properties kita. Sini 80. Arc dia sini. Ini dekat circumference. Ini kat tengah. So, kita tahu dah. X sama dengan 40. Semudah ABC kan? Betul tak? Okey. Satu lagi apa? Okey, Y ni rasa-rasa berapa? Okay, Y. Sekarang ni fokus semua. Y. Y, kita tengok. Dekat mana dia punya arc? Sini. Sini length of arc dia. Kita nak pakai yang mana satu? 80. Tak payah pakai pun tak apa. Nak ambil atas pun dia boleh. Arc yang sama. Sentuh hujung pula. So, dia akan jadi Y equal to 40. That's all. Enough is enough. Okay, kita pergi sini pula.
35 dekat sini dia punya length of arc, dia pun sama juga. Yang X ni pula dekat benda yang sama juga. So, kita tahu dah automatically sini adalah 35. So, 35, satu kat sini. Satu lagi dekat sentuh dinding. So, ini akan jadi 70. So, X 35, Y 70. Rasanya okey kot. Buat masa ni cikgu rasa macam semua nampak macam positif je. So, apa yang paling penting bukan kerjasama. Adalah yang paling penting adalah hafal semua properties yang cikgu dah bagi tahu tadi. Itu dia punya tips kejayaan untuk soalan circle. Circle dia takkan tanyalah yang senang tu. Mungkin macam ni, mungkin macam ni. Nanti kamu boleh cuba. Sebenarnya dia kena betul-betul tengok dan kena tahu dia punya properties. Okey, ini mungkin terakhir kita ambil daripada buku ni. Okey, yang ni dia pakai properties apa ni agak-agak? Ingat tak property 1 tadi cikgu cakap, kalau ada diameter, buatlah segitiga macam mana pun. Cikgu buat macam ni, macam begini. So, yang ini ternyata 90. Betul? Okey, betul. So, 90. Kalau cikgu ambil yang ni pula, diameter, buat segitiga sini. So, bermaksud dia 90. So, bermaksud X ini adalah 45. 45 sebab 45 tambah 45 sama dengan 90. Boleh faham ke tidak? So, Y berapa? Y agak-agak berapa? So, Y disebabkan radius dia sama. Mana Y radius sama? Okey, ini radius sama. Radius dia sama. Sebenarnya ada banyak cara kan? So, kita boleh cakap juga this one is 45. Boleh. Ataupun ada orang cakap reason macam ni. Kemungkinan sebenarnya ada banyak cara boleh tengok. Okey, sini 45 dah dapat tadi. Sini dah 45. Sini dia kata 90. Sini dia kata 45. Betul? Okey, kita tengok Y. Kita menggunakan ni. Tengok ni 45 Semua tengok cikgu. 45 yang ini. Cikgu tak nak padam yang lain semua. 45 sini mana length of arc dia? Satu, tarik. Length of arc dia ni. Y pula, mana length of arc dia? Length of arc dia adalah tarik sini. So, dia sama. So, Y juga sama dengan 45. Dia boleh lah. Maknanya kita boleh apply semua. Memang maths ni, kalau mengikut aturan maths yang betul, peraturan dia, atau kita panggil regulation dia akan jadi betul. Okay? So, ini kita pergi ke quadrilateral pula boleh. Quadrilateral ada kot dalam contoh ni dia. Cyclic quadrilateral 6.2 yang cikgu bagi tahu tadi semua sentuh tepi. 1, 2, 3, 4. Yang ini angle belah sini tambah angle belah sini dia akan jadi 180. Angle dekat sini tambah dengan angle dekat sini dia akan jadi 180 juga. Boleh? Boleh. Kita akan terus pergi kepada contoh soalan daripada buku textbook pula, daripada workbook. Buku kerja kita. Start nah. Boleh tunggu jap, tarik nafas jap. Siapa boleh minum air, boleh minum air dulu. Siapa nak pergi toilet, silakan ke toilet dahulu. Okey, ini contoh lah. Ini start pada basic. So, kita kena tengok lah. Okey, contoh dia kata, identify angle that are equal to the X. Yang sama dengan X. So, kalau sini X, sini X. Betul. Kita sebut lah C. Ni cara nak tulis ya. C, sudut CAD. Jangan tulis CAD je. CAD ni salah. Dia kena ada angle. Ada orang tulis macam ni. Tak kisahlah jika kamu ada. Ada orang buat macam ni ke? So, dua-dua pun diterima pakai. Okey, sini. Ini X. Sini apa? Sini X juga. Sini pun X juga. Pakai properties number 1. Okey? Boleh? Nanti kamu tulislah dia punya ni. A, E, B. Sini A, D, B. Tulis je. Okey? Kalau ini, sama dia punya ni. So, X sini, X sini. Gitu. Boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tidak? Harap boleh faham. Okey, ini pakai properties apa pula ni? Nampak tak? Dia pakai properties yang mana? Kalau ada satu diameter, buat je segitiga. So, X ni akan jadi 90. So, buat je satu lagi. Diameter, buat je segitiga kat bawah. Sini pun 90. So, bermaksud yang inilah A, B, C. Boleh, cikgu dah tunjuk ni. Nanti kamu boleh cuba-cuba lagi. Ni cikgu tunjuk je lah roughly. Okey, yang ni nampak macam ni. Satu sentuh tengah. Satu sentuh hujung. Cikgu panggil macam tu. Satu sentuh dinding. Cikgu selalu sebut macam tu. Dinding kena lagi kecil pada tengah. Tengah memang beruntung. Sebab dia lebih 2 kali ganda. Ingat, 40, so jadi 20. Tak payah buat jalan kerja pun tak apa. Ini untuk kemahiran sahaja. Ini jawapan dia 1 markah je. Dia tak ada bagi markah banyak. Tak ada pengiraan.
So, ini 74. This one is, berapa? 74 bagi 2. Cepat, 74 bagi 2. 37. Okay, harap boleh. Kita pergi terus. Kalau ada properties-properties yang tertinggal. Okey, macam ni tadilah. Yang ni satu kat hujung, satu dekat tengah. So, yang ni tengah ni, ni okey, ada orang tak nampak. Ini dia punya arc dia mana? Yang ni. Yang ni pula arc dia mana? Arc dia pun yang sama. So, kita boleh apply yang tadi, satu kat tengah, satu kat hujung. Kat tengah lebih beruntung. Dia kena darab 2, 107, jadi 2, 1, 4. Yang ni pula 48. Tengah-tengah pula akan jadi berapa? 96. Betul 96. 48 darab 2, 96. 96 pula, dia nak yang ni. Theta. Tengok ni, kita pakai properties yang radius sama. Confirm angle ini akan sama. So, 96, 180 tolak 96. Kita akan dapat berapa? 84. 84 ni untuk sini, untuk sini. So, bahagi dengan 2. 42. Okey, itulah kaedahnya. Itulah cara untuk mencari jawapannya. Okey, yang ni pula pakai properties apa ni anak-anak? Yang ni pakai properties yang ada diameter. Buatlah segitiga macam mana pun. Ini sama dengan 5x sama dengan 90. Lepas tu kamu boleh bahagilah sendiri 90 bahagi dengan 5. Tekan je calculator kalau tak nak fikir banyak-banyak. Sini pun sama juga. Boleh cuba buat. This one is 90. Dia satu segitiga berapa dalam dia? 180. Boleh cuba tolak yang tu nanti. Cikgu tak nak tunjuk semua. Nanti kamu jadi tak pandai pula. Kalau cikgu tunjuk semua. Sama juga macam sini. Ada diameter. Buatlah segitiga macam mana pun. Ini confirm 90. Kamu boleh tolak je. Kamu boleh dapat X. 41. Okey. Kita tengok sikit lagi. Sebelum kita tutup kelas kita. Mana yang lebih penting. Okey, kita pergi quadrilateral. Mana quadrilateral yang lebih baik untuk kita. Okey, kita pergi yang sini. Kalau 90 sini, cikgu dah cakap tadi, first quadrilateral ni syarat semua kena sentuh dinding. Betul? So, kita boleh apply, ini adalah cyclic quadrilateral. Quadrilateral ni maksudnya segi 4. So, sini 90, sini akan jadi 90. 92, dia akan jadi 88. Tak percaya tengok jawapan. Hasil tambah ini kena 180. Hasil tambah yang ini kena 180. Okey, yang ni pula. Semua sentuh dinding tak? Ya, baik. Segi 4 dia, semua sentuh dinding. So, this one is berapa? 106 jadi 74. Yang ni pula berapa? 93. Betul ke? Kalau salah, beritahu cikgu. Cikgu congak je. So, itu yang paling penting sebenarnya dalam kita adaptasi. Nanti bila soalan PT3 ataupun soalan-soalan yang lebih mencabar, ataupun soalan-soalan exam, dia akan campurkan semua sekali. Campurkan ke semua sekali lah properties-properties yang cikgu bagi tadi. Okey, cikgu rasa itu sahaja buat setakat ini. InsyaAllah kita akan ada part 2 lepas ini untuk masuk bahagian tangent pula. Okey, cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Selamat berjaya. Selamat berjaya.